Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Ingatlah, demokrasi ni merujuk pada perkataan Negeri Sembilan iaitu demokrasi. Demokrasi ni merujuk pada perkataan apa? Demokrasi. Siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Bila disebut demokrasi, siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Jadi, perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Kedaulatan merujuk pada perkataan bebas. Apa maksud kedaulatan? Bebas. Jadi, rakyat bebas untuk memilih. Jadi, negara demokrasi ini macam mana boleh wujud? Dia wujud kerana perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Demokrasi siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Ingat, demokrasi siapa yang kasih ni? Rakyat yang kasih. Okey, tengok dua corak pemerintahan demokrasi. Yang pertama, sistem raja berperlembagaan. Yang kedua, sistem republik. Okey, kita tengok dulu sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan, bila disebut raja berperlembagaan, apa perkataan pertama sebut? Raja. Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri. Raja itu siapa? Raja pemerintah tertinggi dalam negara dan juga dalam negeri. Raja dibantu oleh Perdana Menteri. Raja adalah ketua negara dan Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Siapa ketua kerajaan? Perdana Menteri. Siapa ketua negara? Raja. Ingat, cikgu ulang balik. Bila disebut raja berperlembagaan, raja berperlembagaan ni adalah merujuk pada sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi dalam negara dan negeri. Raja pemerintah tertinggi dalam negara dan negeri. Raja dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Perdana Menteri. Dalam negara, raja dibantu oleh Perdana Menteri. Jadi, raja adalah ketua negara. Perdana Menteri ketua kerajaan. Cikgu ulang balik. Siapa ketua kerajaan? Perdana Menteri. Siapa ketua negara? Raja. Manakala sistem republik pula adalah sistem yang menolak institusi beraja. Sistem republik ni, mereka tidak menggunakan raja. Tetapi, pemerintah tertinggi mereka adalah presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Ya. Kalau raja ditentukan, kalau yang di-Pertuan Agong ditentukan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Ketua negara kita iaitu raja ditentukan oleh siapa? Majlis Raja-Raja Melayu secara bergile-gile dalam tempoh 5 tahun. Ya, 5 tahun orang lain pula, 5 tahun orang lain pula. Berapa orang semua Raja-Raja Melayu? Daripada 9 Raja-Raja Melayu. Tapi kalau di Indonesia, ketua negara mereka siapa dia? Presiden. Siapa yang lantik presiden? Rakyat yang lantik melalui pilihan raya. Di Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina, presiden memegang 2 jawatan iaitu ketua negara dan ketua kerajaan. Kalau di Malaysia, ketua negara agung ataupun raja, ketua kerajaan Perdana Menteri. Tapi kalau di negara-negara yang mengamalkan sistem republik ini, ketua negara pun presiden, ketua kerajaan pun presiden. Okey, Malaysia kesimpulannya mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan apa? Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Negara kita ada raja dan juga ada rakyat. Sebab tu bila disebut demokrasi, siapa yang kasih? Rakyat. Bila disebut raja berperlembagaan, raja adalah pemerintah tertinggi dalam negara dan negeri. Jadi negara kita mengamalkan sistem pemerintahan apa? Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan.
Okey, lihat maksud demokrasi berparlimen di Malaysia. Bila disebut demokrasi, jadi siapa yang kasih? Ingat nak, demokrasi siapa yang kasih? Rakyat yang kasih. Jadi rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara. Pemerintahan atau pentadbiran. Pentadbiran pemerintahan itu sama. Jadi boleh juga buat ayat. Demokrasi siapa yang kasih? Jadi rakyat. Rakyat yang kasih. Jadi rakyat melibatkan diri dalam pentadbiran negara. Bila disebut raja, automatik ada. Bila disebut rakyat, automatik ada raja. Pasal apa ada raja? Sebab kita mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kalau ada rakyat, mesti ada raja. Dan kalau ada raja, mesti ada rakyat. Kenapa raja dengan rakyat tak boleh berpisah? Kerana raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat tak boleh berpisah. Jadi kalau rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan, Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Sebab tu, siapa ketua kerajaan? Perdana Menteri. Perdana Menteri itu siapa dia? Perdana Menteri adalah rakyat. Jadi rakyat boleh bentuk kerajaan tak? Ya, jadi rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Sebab tu ketua kerajaan adalah Perdana Menteri di kalangan rakyat. Rakyat yang lantik Perdana Menteri di kalangan rakyat sendiri. Jadi rakyat berpeluang membentuk kerajaan tak? Ya, berpeluang. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya, iaitu rakyat bebas memilih wakil bagi rakyat dalam pilihan raya. Rakyat berhak menyokong, rakyat ada hak untuk menyokong, untuk mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Ya. Kalau rakyat nak sokong sesuatu parti tu, sesuatu perwakilan dalam sesebuah parti tu, jadi rakyat boleh sokong dalam pilihan raya. Kalau rakyat berniat nak mengekalkan sesuatu kerajaan yang dipilih sebelum ni, dia kena kekal. Cara nak kekal macam mana? Melalui pilihan raya. Dan kalau rakyat nak tukar kerajaan lain, tak mahu ada wakil-wakil rakyat yang sebelum ni, nak ambil wakil rakyat yang lain di dalam parti lain. Macam mana cara nak tukar kerajaan lain? Melalui pilihan raya. Ingat nak, kerajaan, siapa yang memerintah? Rakyat yang memerintah sendiri melalui wakil rakyat yang dilantik melalui pilihan raya. Sebab tu ketua kerajaan adalah di kalangan rakyat sendiri, iaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah rakyat sebenarnya. Perdana Menteri dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Jadi rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan. Tiga-tiga ni melalui pilihan raya. Okey, sistem ini mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Okey, ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Semua ada 7 ciri. Yang pertama, raja berperlembagaan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, parlimen. Yang keempat, pilihan raya. Yang kelima, parti-parti politik. Yang keenam, perlembagaan. Dan yang ketujuh, kebebasan asasi. Dia punya formula ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Ramli perintah Pak Leman. Pilih 4 lembu bebas. Tengok perangan formula. Ramli merujuk pada raja, persamaan pada huruf RA di depan. Ramli, raja. Perintah merujuk pada perkataan pemerintahan. Pemerintahan berasal daripada perkataan perintah. Jadi perintah, pemerintahan. Pak Leman merujuk pada parlimen. Persamaan pada sebutan pertamanya par menjadikannya pak. Limen menjadikannya leman. Parlimen merujuk pada Pak Leman. Pilih merujuk pada pilihan raya. Pilihan berasal dari perkataan pilih. Jadi pilih merujuk pada pilihan. 4 merujuk pada parti. Parti ni ada 2 sebutan. Parti. Betul tak kita sebut yang pertama part? P-A-R-T menjadikannya apa? Part. Jadi dia hampir sama dengan sebutan 4. Iaitu part di belakangnya. Sebutan yang kedua bagi part adalah part. 4. Cikgu ambil sebutan yang kedua bagi perkataan 4. Jadi 4 merujuk pada parti. Lembu merujuk pada perlembagaan. Perlembagaan berasal dari perkataan lembaga. Persamaan pada huruf L-E-M-B. Lembaga, cikgu ubah jadi lembu. Bebas merujuk pada kebebasan. Kebebasan berasal dari perkataan bebas. Jadi bebas, kebebas. Merujuk pada kebebasan.
Jadi apa formula ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen di Malaysia? Ramli perintah parlimen pilih 4 lembu bebas. Ramli tu apa? Raja berperlembagaan, perintah sistem pemerintahan, parlimen pilih pilihan raya, 4 parti-parti politik, lembu perlembagaan, bebas kebebasan asasi. Jadi apa formula ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia sekali lagi? Ramli perintah parlimen pilih 4 lembu bebas. Okey, ini analisis kegerapan bab 7 untuk etah 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tengok yang warna merah tu SPM sebenar, yang warna kuning tu SPM ulangan. Tengok yang warna merah tu SPM sebenarnya. 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan akan naik lagi. Tolong bagi perhatian juga bab 7. Yang ambil SPM ulangan tengok yang warna kuning. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 pun berkemungkinan juga akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 7 ni. Okey, yang ambil SPM pada tahun 2020, cikgu ulang sekali lagi dia punya trend yang warna merah SPM sebenar tu. 2010 naik, tak naik, tak naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik. Tolong bagi perhatian. Okey, tengok analisis kegerapan tajuk untuk etah 2 daripada 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Ciri-ciri demokrasi berparlimen. Kalau dilihat daripada 2010 sampai 2019, termasuk soalan SPM ulangan, tak pernah naik lagi soalan tentang ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini. Okey, ini adalah contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. A dulu. Dia tanya apakah maksud demokrasi berparlimen di Malaysia? Apa kehendak soalan? Maksud demokrasi berparlimen di Malaysia. Bila disebut demokrasi, siapa yang kasih? Rakyat. Jadi tengok di ruangan jawapan. Soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi buat pembuka. Pembukanya, maksud demokrasi berparlimen di Malaysia ialah rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara. Titik. Bila ada rakyat, automatik ada raja. Kedua, Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Titik. Habis adakah ada lagi tak? Ada lagi. Apa seterusnya? Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Titik. Lagi ada lagi tak? Rakyat bebas memilih perwakilan dalam pilihan raya. Lagi, rakyat berhak menyokong, mengekalkan dan menukar kerajaan dalam pilihan raya. Okey, tengok soalan B. Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Ada formula tak ciri-ciri pemerintahan demokrasi berparlimen? Ada apa formulanya tadi? Ramli perintah parlimen pilih 4 lembu bebas. Okey, jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi parlimen di Malaysia ialah raja berperlembagaan iaitu Ramli. Perintah pula. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Lepas titik, guna tulis number iaitu kedua koma. Sistem pemerintahan. Pemerintah ada pemerintahan. Lepas kedua, ketiga. Parlimen tu, parlimen. Dan last sekali keempat, pilih adalah pilihan raya. Ada lagi tak yang kelima? Ingat balik formula. Ramli perintah parlimen pilih 4. 4 tu parti-parti politik. 4 lembu adalah perlembagaan. Bebas adalah kebebasan asasi. Tengoklah sekali soalan C. Jelaskan perbezaan sistem pemerintahan demokrasi parlimen di Malaysia dengan sistem pemerintahan demokrasi republik di Indonesia. Apa kehendak soalan? Perbezaan pemerintahan demokrasi di Malaysia dengan republik di Indonesia. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya perbezaan sistem pemerintahan demokrasi parlimen di Malaysia dengan sistem pemerintahan demokrasi republik di Indonesia ialah di Malaysia mengamalkan pemerintahan beraja.
Nak pisahkan dia guna perkataan apa? Manakala. Ingat tak? Kalau dalam perbezaan nak pisahkan antara yang pertama, antara satu dengan satu yang lain, guna perkataan manakala. Nak menunjukkan perbezaan guna perkataan manakala. Ingat nak guna perkataan apa nak menunjukkan perbezaan? Guna perkataan manakala. Manakala di Indonesia tidak mengamalkan pemerintahan beraja. Kemudiannya masuk penanda wacana. Penanda wacana apa yang cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Di Malaysia yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Titik. Manakala di Indonesia presiden adalah ketua negara. Ada lagi tak perbezaan lain? Ada. Di Malaysia Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Di Indonesia presiden adalah ketua kerajaan. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.